Okay. So kalau kamu tengok untuk graf ni tadi kamu cakap pressure dan juga volume inversely proportional. So ini adalah graf untuk inversely proportional lah. Dan kita dah pernah belajar pun graf ni sebelum ni. Cara baca graf So kamu tengok y-axis makin lama y-axis tersebut makin menurun. Y-axis. X-axis kamu tengok kat bahagian sini daripada kosong sini makin lama dia makin meningkat. Nampak y-axis makin lama dia makin menurun. Daripada sini tengok dia makin menurun. So betul lah dia inversely proportional. Maksudnya sekarang ni dalam graf ni pressure yang menurun, volume makin bertambah. Pressure makin menurun, volume makin bertambah. Okay, inversely proportional. Baik, sekarang ni graf ni dengan graf ni, apa beza di antara dua graf ni? P dengan V dengan P dengan 1/V. Dia V juga tapi kenapa dia punya graf tu berbeza? Yang ini kenapa directly proportional? P ni directly proportional dengan apa? Tolong tulis dalam chat. Sebab V tu berubah tempat. Sebab V tu berubah tempat. Okey. Kalau tak ada V sahaja kan. Sekarang ni V tu berubah tempat. 1/V. Okey. Tolong okey sekejap yang ni cikgu guna conteng sikit. Okay, ini penting untuk kamu tahu Tolong bezakan di antara dua graf yang tadi macam tadi Okay. Tadi graf tadi P dengan V. Graf jadi macam ni. Satu lagi graf P tulis kat dalam phone, so dia ni sikit. Dia sukar sedikit. Okay, 1/V. Tolong tengok betul-betul ada perbezaan di antara kedua-dua ni Okay. Baik. Cikgu nak sentuh graf ni. Cikgu nak sentuh graf yang ini. Sentuh graf yang ini Okay. P is directly proportional dengan 1/V. Okay. Left. Kalau P dengan 1/V, okay, dia directly proportional. Graf dia macam mana? Graf dia macam ni. Graf macam ni yang straight ni Tapi kalau yang ini P dengan V sahaja P dengan V sahaja. Okay, dia inversely proportional. Cara tulis dia relationship sama juga macam ni. Ni. Sama je. Nampak tak sama? Okay. Tapi dia nak kaitkan di antara P dan juga V sahaja yang cikgu bulat So kalau nak kaitkan di antara P dan juga V sahaja, yang ini adalah inversely proportional. Maksudnya bila P increase, V akan decrease. So ini adalah graf dia. Ini graf dia. Tapi kalau yang ini dia nak kaitkan di antara P dan juga 1/V. So P is directly proportional to 1/V. So ini graf directly proportional ini. Tapi kalau yang ini di antara P dan juga V sahaja. Dia ada beza P dengan 1/V, P dengan V sahaja. Yang P dengan V sahaja, ni graf dia. Kalau P dengan 1/V, ini graf dia. Faham ke tak faham? Tulis dalam chat. Dia susah sikit lah kalau tak ajar depan-depan Tulis dalam chat faham ke tak? Okey, ada yang faham. Ada yang tak faham tak? Tulis dalam chat kalau tak faham. Semua faham? Okey je? Okay. So sebab kalau nak tulis inversely proportional, dia tidak ada simbol inversely proportional dia still gunakan ni, simbol ni.
still gunakan simbol directly proportional. Cumanya kalau nak tahu inverse, okey, dia tulis macam ni, P1 over atau V. Okay. Kalau nak tahu inverse, kaitkan di antara satu benda saja, P dan juga V. Dia tak kaitkan dengan keseluruhan. Barulah dikatakan ni inverse. Sebab apa? Dia tak level yang sama. So bila P increase, V akan decrease. Okay. Tapi ada juga satu lagi, macam yang kita belajar tadi, P directly proportional to 1 over V. Dia keseluruhan formula ni. P kita kaitkan dengan keseluruhan. Bila kaitkan dengan keseluruhan, dia directly proportional. So, kalau dalam graf, tolonglah alert y-axis dia. Y-axis ni, tolong alert. X-axis ni, tolong alert apa dia. Dia punya, apa dia ni, subjek dia. Okay, sama ada P dengan V ke ataupun 1 over V ke, okay. Barulah kamu boleh sketch graf dia macam mana. Faham? Okay ke? Ada yang tak faham tak? Tulis dalam chat je, faham ke tak? Sekali lagi. Dah tulis faham lah, tapi cikgu suruh tulis lagi kan. Tak faham. Khalil, apa yang tak faham tu Khalil? Telah faham ke tak faham? Telah faham. Tak faham nanti PM cikgu tepi lah. Sebab nak ajar online ni susah sikit lah kalau nak bagi faham betul-betul. Dia kena tunjuk depan whiteboard tu. Tengok satu benda yang tak faham. Okay? Okay, baik, seterusnya. Itu penting graf graf ni penting Kenapa graf PV jadi macam ni, kenapa graf P versus 1 over V jadi macam ni. Okay, baik, seterusnya. So ini apa benda yang cikgu ajar kamu tadi di antara P dengan V, pressure dan juga volume, kita namakan satu law. Law-nya adalah Boyle's law. Tolong ingat nama Mamat Minah ni, Boyle ni. Boyle ni Minah yang Robert Boyle. He's a scientist who emphasized the use of scientific method when carrying out investigation. Okay. So sebabkan apa nama law ni kita letak Boyle, sebab Minah Robert Boyle ni dia jumpa. Robert Boyle ni perempuan lelaki ni. Robert macam lelaki kan. Okay. Boyle's law So Boyle's law ni berkaitan dengan apa? Tolong ingat. The pressure dan juga volume. Pressure dengan volume ni apa kaitan di antara satu sama lain? Inversely proportional. So, apa kaitan di antara pressure dengan 1 over V? Directly proportional. Okay. So tolong bezakan So P dengan V adalah Boyle's law. Okay. So sebab apa tadi cikgu kaitkan di antara P1 dan V1 is equal to P2 V2, disebabkan oleh dia nak jadikan dua sistem, di mana satu sistem dijadikan constant. PV is equal to constant. So dia akan jadi constant 1 dan juga constant 2. Baru kaitkan di antara satu sama lain, dia jadi P1 V1 is equal to P2 V2. Okay. Daripada PV ni lah yang kamu akan dapat formula PVT tu. Okay, PV ni adalah PVT tu. Tapi kaitan dia P dengan V adalah inversely proportional, bukan directly proportional. P dengan V inversely proportional. Okay, habis untuk Boyle's law. So yang pertama kita belajar tentang Boyle's law. Apa itu Boyle's law? Di antara kaitan di antara pressure dan juga volume. Cikgu nak tanya sikit lah. Pressure dan juga volume dia berubah-ubah. Maksudnya bila pressure tinggi, volume akan berkurangan. Cikgu nak tanya temperature. Apa jadi kepada temperature kalau tulis dalam chat? Ni kita kaitkan di antara P dengan V. Apa yang terjadi kepada temperature? Sebab kan PVT kan. Temperature tu jadi apa? Kita kait di antara P dengan T. Okay, good. Temperature adalah constant, tidak berubah, dua benda sahaja yang berubah. Okey. Yang kalau untuk Boyle's law ni dua benda sahaja yang berubah, pressure dengan volume. Temperature tidak berubah. Okey, seterusnya. Ni cara penggunaan dia. Kalau nak kaitkan dia ada PV, kita tutup T, nampak tangan dia tutup. So kita dapat formula PV lah. PV ni
boleh dapatkan formula P1 V1 is equal to P2 V2, barulah kita susun balik untuk kita dapatkan kaitan di antara pressure dan juga volume. Okay. Okay, ni macam cikgu terangkan pada kamu tadi. Bila kita kompreskan piston, so molekul tersebut dia akan lebih banyak berlanggar di antara satu sama lain, pressure akan makin bertambah. Okay. Cuba try jawab soalan ni. Ambil kertas, ambil pen. Jawab soalan ni. P1 V1 is equal to P2 V2. Dah dapat jawapan, tulis dalam chat. Calculate the pressure. Dia nak pressure Tulis dalam chat berserta unit yang betul lah. Okay, buat sekarang. Cepat. Cepat kamu buat, cepat kita habis gelar hari ni. Unit tak payah tukar pun. Sebab sentimeter ni dia dah guna sentimeter cube kat sini. Ni pun sentimeter cube juga. Okay, masuk dalam formula je. Formula dia P1 V1 is equal to P2 V2 yang tadi cikgu tunjuk tadi. Ni. Hati-hati dengan pressure 108 K kilo. So tolong tukar tu. Baik, jawapan. Hello, jawapan. Hello. Dapat jawapan tu? Dapat tak? Okey. Buka ni. Yang dah dapat. 135 kilo Pascal. 135 kilo ke 135 Pascal saja? Kilo, K kan? Okay, tengok jawapan tu dah. 135 kilo Pascal. Okay, good, betul. 135 kilo Pascal. Susah. P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, itu sahaja. Okay, baik. Seterusnya. PVT, V dan juga, okay. Sekarang ni relationship di antara volume dan juga temperature. Cikgu mute balik kamu Tadi cikgu unmute tadi sebab nak dengar jawapan. Okay, baik. So, volume dan temperature. Tadi cikgu cakap apa tadi? Kita dah buat bandingan tadi volume dan juga temperature. Makin bertambah volume, apa jadi kepada temperature? Volume increase, temperature. Tolong tulis dalam chat. Volume increase, temperature. Okay, volume increase, temperature increase. Good. Dia directly proportional. Contohnya, kamu tengok kat sini. Empty plastic bottle before being cool. Okay. Apa dia? Plastic bottle yang kosong. Okay, so dalam ni volume dia fix lah. Okay, volume dia fix. Letakkan di dalam refrigerator, dalam peti ais. Dalam berapa ketika, bila kamu keluarkan balik, bila dia dah sejuk, tengok plastik botol tersebut dia kemik. Okay, volume dia makin berkurangan. Sebab apa volume makin berkurangan? Disebabkan temperature berkurangan. So dapatlah kita kaitkan temperature dan juga volume is directly proportional. Okay, dia berkadar terus atau berkadar langsung. Okay, sebab apa? Temperature menurun, so volume untuk plastik botol ni juga makin berkurangan, menurun. Okay, eksperimen yang kita patutnya buat untuk test bagi di antara volume dan juga temperature ni adalah eksperimen yang ini menggunakan capillary tube. So cikgu tunjuklah ni. Capillary tube ni kita letakkan ais kat bahagian sini dan juga apa dia ni, panaskan juga kat bahagian sini, so temperature dia akan makin meningkat lah. Okay, temperature akan makin meningkat.
So kita nak tengok dekat sini kaitan di antara volume dan juga temperature. Okay, volume dan juga temperature. So tengok dekat bahagian result, okay, temperature makin meningkat 30, 40, 50, 60, 70, okay. Makin meningkat temperature, length of column air ni dia akan makin bertambah ke ataupun makin kurang. Boleh dalam check. Kalau temperature meningkat, length ni akan bertambah ke makin kurang? Okey, makin bertambah. Okey, betul. So, macam mana cara nak kira volume? Ni length ni dekat bahagian capillary tube ni, length ni length ni. Ni L ni. L ni dia akan makin meningkat disebabkan oleh suhu yang meningkat lah, temperature yang meningkat lah. Okay. So, capillary tube ni macam mana cara kita nak kira volume? Ini ni key dia. Volume of column air is equal to length tadi yang kita dapat length tadi tu yang kamu kata makin meningkat didarabkan dengan cross sectional area of the capillary tube. Area meter square. Kalau didarabkan dengan meter, last kali dia akan dapat apa? Tolong tulis di dalam chat. Ni meter square. Ya betul lah. Volume. Yalah, unitnya apa? Unitnya apa? Meter square didarabkan dengan length ni meter. Meter cube ni betul. Dapat volume lah. Maksudnya sekarang ini capillary tube ni capillary tube, okay, dalam tube contohnya termometer capillary tube tu ada rongga kat bahagian dalam tu. So kita dah siap-siap tahu dia punya area lah. Okay, dah tahu area siap-siap dekat dalam tu. So bila dia makin naik length dia makin meningkat. So kita kira length tersebut didarabkan dengan area untuk capillary tube tersebut. So kita tahu lah volume untuk volume untuk gas di dalam capillary tube tersebut berapa. Okay. So formula dia ni. Sebab volume adalah meter darab meter darab meter. Sekarang ni cross sectional area adalah meter square. Meter square, ini cross sectional area meter square didarabkan dengan length meter. So dapat dah meter cube. Meter kuasa 3. Okay. So ini volume of gas increase when the temperature of gas rises. Okay. Volume ni makin bertambah. At zero, air trapped in the capillary tube still at a certain volume. This show the 0 degree Celsius gas molecule are still moving and filling up the space in the container. Ini info yang penting bagi kamu. Bila 0 degree Celsius, the air trapped in the capillary tube still has a certain volume. Dia masih ada volume. Kalau 0 degree Celsius, okay, dia ada volume. So, ni menunjukkan gas molecule are still moving and filling up the space. Maksudnya bila dia 0 degree Celsius, dia bukan menunjukkan bahawa gas molekul, efek pada gas molekul kat bahagian luar tersebut dia tak ada vibration langsung dah ataupun tidak ada pergerakan langsung dah. Dia masih ada kinetic movement. So 0 degree Celsius bukannya hilang bukannya hilang kinetic energy langsung Suatu benda, air contohnya, bila jadi ais dia bukan hilang kinetic energy. Sebab itulah kalau untuk temperature kita tak gunakan degree Celsius sebagai sebagai unit, SI unit. Kita menggunakan dia tulis balik dalam chat. Unit untuk temperature apa dia? Kelvin kan? So Kelvin tu apa? Ni cikgu nak terang sikit ke kamu. Kelvin tu apa? Ni, kita tengok ni. Bawah ni degree Celsius. Okey, bawah ni degree Celsius. Yang ini centimeter cube ataupun volume tadi lah. So dekat bahagian, cuba kamu tengok kat sini bila degree Celsius dia kat zero, dia masih ada lagi bacaan untuk centimeter cube ataupun bacaan untuk volume. Ini menunjukkan bahawa ais contohnya, ais takat melting, freezing point is 0 degree Celsius ais dia masih lagi ada pergerakan kinetik. Time bila dia tidak ada pergerakan kinetik, okay, scientist buat research, so dia buat lagi temperature, drop lagi temperature daripada 0 ni
drop negatif sampailah satu temperature. Temperature tersebut adalah negatif 273. Ni penting, ni penting. Negatif 273, kamu tengok kat sini ada bacaan tak untuk volume? Tulis dalam chat. Ada bacaan tak untuk volume? Negatif 273. Tulis dalam chat. Ini volume. Okey, negatif 273 bacaan untuk volume tak ada. Ya betul, tak ada. Okey, kosong kan. Okey. So, apa maksudnya kalau bacaan untuk volume tersebut tidak ada? Maksudnya apa yang tak ada? Kalau volume tak ada maksudnya apa? Kau tak tahu? Kalau volume tak ada maksudnya apa? Tidak ada. Semua yang cikgu tak ada. Tak ada apa? Kalau tak ada volume maksudnya tak ada apa? Kalau tak tahu tu dia tak tahu. Tak ada collision. Bukan tak ada collision, tak ada temperature. Bukan tak ada temperature. Bagus. Omar betul. Gas molecule no longer move. Ni ayat ni. Gas molecule are still moving. Okay Maksudnya volume ni menunjukkan molekul tu bergerak ataupun tidak. Molekul tu bergerak ataupun tidak. Bila degree Celsius negatif 273, didapati bahawa molekul tersebut dah tidak bergerak lagi lah. Sebab volume dia zero. Maksudnya kinetic energy dah tidak ada apabila temperature tersebut negatif 273. Sebab itulah untuk Kelvin, dia akan start dengan 273 lah. Kalau tengok kat bawah ni. Ni penting. Sebab apa Kelvin digunakan Kalau kamu tengok kat sini, melting untuk ais, temperature dia kosong. Okay. Temperature dia kosong. Tapi bacaan Kelvin dia adalah 273. Kelvin ni menunjukkan bahawa movement yang berlaku di dalam molekul kalau kita guna air lah, di dalam air tersebut. Bila jadi ais, nilai untuk Kelvin dia 273 maksudnya dia masih ada volume dan juga dia masih ada movement. So movement dia nilai dia adalah 273. Kalau kamu tanya Kelvin tu apa benda, cikgu tak pastilah macam mana cara dia ukur Kelvin tersebut. Cumanya saintis bila dia ambil temperature dia negatif 273 ni barulah dia tengok bacaan Kelvin dia kosong. Sebab apa bacaan Kelvin kosong? Sebab volume juga kosong. Volume juga tidak ada bacaan. Volume tidak ada bacaan maksudnya tidak ada pergerakan. So, sesuatu benda bila air lah. Air untuk silibus kamu kita gunakan air kalau 273 sebab setiap bahan berbeza dia punya nilai Kelvin dia. Okay, kalau untuk air 273 kamu ingat. So untuk air bila negatif 273 barulah nilai Kelvin dia kosong. So bila nilai degree Celsius dia kosong degree Celsius, kita akan dapat 273. So bila dapat nilai degree Celsius 100, tambahlah 100 tambah 273, dapat 370. Faham tak? Contoh lancar ya, faham tak? Kelvin ni berkaitan dengan pergerakan pergerakan kinetik. Sebab itulah temperature kita tak gunakan degree Celsius. Sepatutnya dalam fizik degree Celsius tak gunakan. Sebab apa? Sebab temperature ni dia juga melibatkan berkaitan dengan pergerakan molekul tersebut. Suhu yang menyebabkan pergerakan molekul tersebut sama ada bergerak ataupun tidak. So, kita tengok kosong Kelvin ke, 273 Kelvin ke. So volume dan juga temperature directly proportional di antara satu sama lain. So ni dia punya graf. So ini cara dia dan tadi Boyle's law berkaitan dengan pressure dan juga volume. Kalau Charles law berkaitan dengan volume dan juga temperature. Tolong ingat nama Mamat ni, Charles law. Charles di antara V dan juga T. Kalau Boyle's di antara T dan juga V. Pressure dan juga volume. Kalau Boyle's law. Ni Charles law. Itu cara susunan dia tadi cikgu tunjuk lah tadi So PVT. Kalau tengok kat sini, PVT ni nak dapatkan untuk Charles law, kita tutup P.
Ni gambar ni. Tutup T, so dapat V over T. V over T tu kita arrange balik V1 over T1 is equal to V2 over T2. Dapat dia punya relationship dia V directly proportional dengan T. Okay, V dengan T. So, high velocity. Maksudnya bila volume dia makin berkurangan, temperature makin berkurangan. Okay. Bila volume makin bertambah, temperature makin bertambah. Volume berkurangan, temperature juga berkurangan. Temperature bertambah, volume juga bertambah. Okay. V is directly proportional dengan T. Okay. V is directly proportional dengan T. Okay, kita jawab soalan ni. Masukkan dalam formula je. PVT. So sekarang ni kita nak guna apa? V dan juga T. Yang ini digunakan, okey. Gunakan temperature dia dalam Kelvin. Kita jawab soalan ni. Kita jawab soalan ni. Cepat, kita tinggal satu je, lepas tu dah habis. Cepat kamu buat, cepatlah habislah cerita dia. Degree Celsius tolong tukar kepada Kelvin Degree Celsius tukar kepada Kelvin. Kalau 27 degree Celsius, Kelvin berapa? Tolong tulis dalam chat. Kalau 27 degree Celsius, Kelvin dia berapa? 27 degree Celsius, Kelvin berapa? 264. Ha. .264. Macam mana boleh dapat 264? Apa 264 pula ni? 300 lah, okey. 300 macam mana boleh dapat 300? Tulis dalam chat macam mana boleh dapat 300? Ya, 27 campur dengan 273. Kelvin tu 273 tu lah, nilai 273. Okey, sebab apa nilai 273 tadi cikgu dah terang kepada kamu dah. Okey dah. So jawapan last dulu lah. What is the volume? Berapa kan nilai volume ni? Tak sikit kalkulator, berapa nilai? Hello, dapat tak? 1.28 ni mana dapat? Okey, Hasham dapat 1.28. Okey, good. Baik, kita tengok jawapan tu tak? Okey, good. Kan susah. Senang je. 1.28 cm cube. Okey. Baik. Dan last kali, pressure dan juga temperature. Sikit dah nak habis dah. Okey, makin tinggi temperature, makin tinggi pressure. Okey, PVT T dan juga T lah. So tadi cikgu dah terangkan kepada kamu dah. Kalau curtain rolling, sebelum jernih kamu tengok sebelum jernih 200 lebih. 210 itu kot. Lepas jernih dia jadi 220 macam tu. Ataupun 250 kan. 240 macam tu. Okay. So makin bertambah friction geseran di antara tayar dan juga jalan, dia akan menambahkan temperature. Temperature meningkat, pressure juga meningkat. Okay. Okay, ini adalah eksperimen yang dilakukan untuk kaitkan di antara temperature dan juga pressure. Okay, di mana pressure kita letakkan, pressure gauge kita letak kat sini, temperature kita akan naikkan. Bila temperature dinaikkan, gas tersebut akan meningkat
temperature. So kita akan tengok bahagian pressure ni apa akan berlaku. Okay. Pressure dia makin bertambah ataupun makin berkurang. Okay. Temperature naik, pressure sepatutnya makin bertambah lah. Sama juga macam sebelum ni, berkaitan dengan apa dia ni, pressure. Kalau temperature-nya adalah 0 degree Celsius, kalau volume tadi ada bacaan, pressure juga ada bacaan. So kalau pressure ada bacaan, kalau 0 degree Celsius, itu menunjukkan apa? Tolong tulis dalam chat. Kalau pressure ada kat sini, maksudnya apa? Tadi moving. Kalau yang ini, kita tengok apa? Ya, ada collision yang berlaku. Bagus betul. Pandai. Okay, ada collision yang berlaku. Kalau 0 degree Celsius, ada bacaan untuk pressure, ada collision yang berlaku. Sampailah researcher buat sehinggalah 273, sama juga macam volume. 273 saja, negatif 273, tengok tidak ada bacaan untuk pressure. Itu menunjukkan bahawa dia tidak bergerak langsung lah, tidak berlaku collision di antara molekul udara tersebut. Yang ini bila kita panaskan, molekul udara dekat dalam ni pressure molekul udara dekat dalam ni. So dia dah masuk kat bahagian sini, pressure gauge ni akan detect nilai untuk pressure tersebut berapa. Pressure udara di dalam itu. So pressure is directly proportional dengan temperature. Temperature kita akan gunakan Kelvin. Okay, sekejap. Sekejap. Oh, dalam kamu punya syllabus namanya adalah Gas-Lussac's Law. Ini pun sesuatu yang baru bagi cikgu buat. Sebab sebelum ni kalau senior kamu, dia bukan nama ni. Law ni, nama dia adalah pressure law. Tapi dalam syllabus kamu, dia letakkan nama apa dia ni, scientist. Okay, nama Joseph Louis Gay-Lussac. Okay, so Gay-Lussac Law. Okay, Gay-Lussac Law ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pressure dan juga temperature. Okay, so kita ada 3 lah. Boyle's Law, Charles Law, Gay-Lussac Law. Okay. P is directly proportional dengan temperature. Temperature dia kita gunakan Kelvin. Cara nak guna tutup yang V tadi tu, ini PVT. Kalau nak tahu Gay-Lussac Law, kita akan gunakan pressure dan juga temperature. So tutup V, dapat P1 over T1. Susun balik, kita akan dapat P is directly proportional to T. Okay. Okay. So pressure makin bertambah, temperature makin bertambah, pressure juga makin bertambah. Beza gambar kiri dan juga kanan ni, yang kiri ni kamu tengok anak panah dia kurang sikit, yang kanan ni anak panah dia lebih. Anak panah lebih bermaksud dia collide di antara satu sama lain frequently, sangat kerap berlaku. Tapi kalau temperature dia rendah, dia collide sedikit saja, movement dia pun kurang. So pressure dia akan jadi kurang. Okey, sila jawab soalan ini. Baik, kita ada 5 minit lagi. Jawab cepat-cepat. Boleh kita tutup juga kan. Ini jawapan. Makin nama makin sikit ni, 18 orang je ada ni. Okey, jawapan dia chat.
Nampak apa? Gas pressure dia nilai dia berapa? Hello? Dapat tak? 196.3 kilopascal. Yang lain? Jawapan? 196.3 lah. Jawapan? Okay, good, betul. 196.3 kilopascal. Okay. So ini G last set law Ya. Try jawab soalan ni tak? Okay, 3 minit ni. Jawab dengan pantas. What is the pressure of the air? Ni pressure dengan volume. Ya. Ada pijak. Dia nak pressure. Senang je guna apa? PVT. PV lah. P1, V1 is equal to P2, V2. Masukkan dalam formula, dia nakkan pressure P. Okay, jawab dengan pantas. Sebelum tu cikgu nak tanya, ni law apa? Tulis dalam chat tu, law apa? Boyles ke, Charles ke, J. Lassalle? Boyles law. Okay, good. Betul. Okay, good. Betul. Boyles law. So, jawapan berapa? 315 kilopascal. 315. Tengok jawapan? Okay, good. Betul. Okay, sekali tengok soalan ni. Ni law apa bawah ni? Volume dan juga temperature. Volume dan juga temperature. Charles law. Okay, good. Betul. Charles law. Jawab. Tinggal 1 minit lebih ni. Tak apalah, cikgu tunjuk jawapannya lah terus. Nanti kamu buatlah. Jawapan dia adalah 0.28 meter cube. Okay. So, ni pun tak apa ni exercise je. So, kita dah habis dah kaitan dengan ni. Saya ingatkan sikit kepada kamu, last kali kita recall balik ni thermoequilibrium yang ni kita belajar tadi dengan thermoequilibrium, keseimbangan terma. Lepas itu kita belajar tentang specific capacity. Okay, C is equal to Q over M theta, specific heat Q is equal to ML. Okay, Q is equal to PT, dulu kita belajar lah, kita nak cari apa dia ni, heat energy, Q is equal to PT. Lagi sekarang ni, untuk hari ni kita belajar gas law, 3 gas law. Charles law, Boyle's law dan juga G. Lassaire's law. Okay. Baik. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kalau ada yang tak faham nanti tolong PM tepi lah. Kalau kamu tak faham. Okay. Apa-apa nanti cikgu akan upload kat dalam YouTube. Baik, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.